Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala tegahan dan larangannya. Marilah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Mimbar berpesan kepada jemaah sekalian agar memberikan tumpuan terhadap khutbah ini. Janganlah bercakap, berbual-bual ataupun bermain dengan sebarang bentuk gadget supaya pahala Jumaat kita tidak menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah dan dikumpulkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu', thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Wa man massal hasa faqad lagha." Maksudnya, sesiapa yang berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid untuk menghadiri solat Jumaat, lalu dia mendengar khutbah dan dia mendiamkan diri sepanjang khutbah, maka akan diampunkan dosa baginya bermula daripada Jumaat tersebut sehinggalah Jumaat yang akan datang dengan tambahan sebanyak 3 hari. Barang siapa pula yang memegang walaupun sebutir batu kerikil, maka sesungguhnya dia telah lara. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Bulan Ini Bulan Kita. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, hari ini merupakan hari kedua kita berpuasa pada bulan Ramadan untuk tahun 1444 Hijrah. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan syukur kepada Allah Jalla wa'ala kerana telah diberikan peluang berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Adakah kita masih ingat doa kita pada Allah pada bulan Rejab dan Sya'ban agar dikurniakan usia yang panjang supaya dapat bertemu dengan bulan Ramadan? Alhamdulillah. Maka telah terbuktilah bahawasanya doa kita telah dimakbulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh yang demikian, hargailah peluang keemasan berada dalam bulan Ramadan ini dengan menjaga kualiti ibadah supaya Ramadan kita pada tahun ini menjadi lebih baik berbanding dengan Ramadan-Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Manakah yang lebih tepat? Sekiranya kita menamakan bulan ini dengan nama bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Sekiranya kita menyebutnya dengan nama bulan puasa, mungkin kita hanya akan nampak ibadah puasa yang boleh dilakukan pada bulan Ramadan ini. Akan tetapi, jika kita menyebutnya dengan nama bulan Ramadan, maka sudah tentulah kita dapat merasakan bahawa kita bukan sekadar berpuasa sahaja pada tahun ini, bahkan ada banyak lagi ibadah lain yang seharusnya kita memperbanyakkannya. Tidaklah keterlaluan jika kita menamakan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita. Bulan kita bermaksud kita hendaklah bertanggungjawab memelihara kesucian, kehormatan dan menghargai keberkatan yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih sepanjang kita berada di dalam tempoh bulan ini. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, ada cukup banyak ibadah yang boleh kita lakukan dalam bulan kita ini. Antara amalan tersebut termasuklah solat sunat tarawih yang didirikan selepas solat fardu isyak. Hukum bagi solat sunat tarawih ialah sunat muakkad, yakni ditegaskan pelaksanaannya. Silalah pastikan selepas solat fardu isyak kita melakukan dahulu solat sunat selepas isyak ataupun dikenali juga dengan solat ba'diyah terlebih dahulu sebelum kita mendirikan tarawih. Ingatlah bahawa solat sunat selepas isyak juga hukumnya adalah sunat muakkad.
Kita juga digalakkan untuk mengerjakan solat sunat tarawih secara berjamaah, khususnya di masjid-masjid dan di surau-surau. Kaum wanita dan kanak-kanak juga boleh merebut peluang untuk bersama-sama menyertai solat berjamaah. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ada dinyatakan bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa ardah pernah ditanya, yang manakah lebih tuan sukai antara solat tarawih secara berjamaah ataupun solat tarawih secara bersendirian? Lantas Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, tarawih secara berjamaah, kerana cara itu adalah lebih menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan solat sunat tarawih ada dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Maksudnya, sesiapa yang mendirikan qiyam pada bulan Ramadan dengan meyakini kelebihannya serta mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, maksud qiyam Ramadan dalam hadis ini adalah solat sunat tarawih itu sendiri. Dalam hal mengerjakan solat sunat tarawih ini, mimbar suka mengingatkan jemaah sekalian supaya mengerjakan solat sunat tarawih dan witir bersama-sama dengan imam sehinggalah selesai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Maksudnya, sesiapa yang mendirikan solat bersama dengan imam sehinggalah imam tersebut menyelesaikan semua solatnya, maka dia telah diberikan ganjaran beribadah sepanjang malam. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Oleh yang demikian, jika kita menjadi makmum bagi solat tarawih yang dipimpin dengan kaifiyat 8 rakaat, 10 rakaat ataupun 20 rakaat dengan tambahan solat witir sebanyak 3 rakaat, maka kita seharusnya menyelesaikan tarawih dan witir kita bersama-sama dengan imam. Adalah tidak manis jika kita keluar dari masjid atau surau sebelum imam menyelesaikan solat tarawih dan witir untuk pada malam tersebut. Jika ada dalam kalangan kita yang berhasrat untuk mendirikan solat malam ataupun yang disebut sebagai qiyamul lail di rumah secara individu, dia boleh mengerjakan solat sunat yang dikehendakinya meskipun dia telah melaksanakan solat witir secara berjamaah. Dia juga tidak perlu melakukan solat witir untuk kali yang kedua, kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu ada menyatakan, tiadalah 2 kali solat witir dalam tempoh satu malam, yakni pada malam yang sama. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, doa orang yang berpuasa juga adalah sangat mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, rebutlah peluang berdoa ketika sebelum berbuka puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah yang bermaksud, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Bilakah waktu yang sesuai untuk kita berdoa? Sebenarnya kita boleh berdoa pada bila-bila masa dan tempoh kita berpuasa. Namun, untuk lebih khusus lagi, maka eloklah kita berdoa ketika berbuka ataupun selepas berbuka. Berdoalah memohon keampunan daripada Allah supaya ibadah kita khususnya diterima. Bahkan kita doakan juga kebaikan untuk ibu bapa. Begitu juga kemudahan untuk urusan dunia dan sebagainya. Oleh yang demikian, elakkanlah berbual-bual perkara yang kurang berfaedah ketika berbuka, kerana doa dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla pada waktu tersebut. Kurangkanlah perbuatan suka mengkritik juadah berbuka, kerana takut-takut kita termasuk dalam golongan yang kurang bersyukur. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat ke-110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maksudnya, sesiapa yang mengharapkan ganjaran daripada Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan-amalan yang soleh
dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, amalan yang soleh yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah amalan yang bertepatan dengan kehendak syarak serta dilakukan dengan ikhlas, yakni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tujuan yang lain. Oleh yang demikian, marilah kita memastikan niat kita beribadah sama ada di dalam bulan ini ataupun juga di selain bulan Ramadan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya jika Allah Subhanahu wa taala menolak segala amalan yang telah kita lakukan disebabkan oleh riak ataupun suka menunjuk-nunjuk. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata yang bermaksud, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling susah melainkan niatku untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan sekalian, umat Islam di Negeri Sembilan juga diingatkan agar membayar semua jenis zakat termasuklah zakat fitrah. Tujuan pembayaran zakat sudah semestinya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Bagi orang yang memiliki harta yang sudah cukup nisab dan haul, maka dia diwajibkan untuk berzakat kerana di dalam hartanya terdapat hak orang fakir, miskin dan lain-lain lagi golongan asnaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ansur malikana yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Mukhlis Ibnil Marhum, Tuanku Munawwir, wa ayyidhu wa waffiqhu lima tuhibbuhu wa tardah, wa abid biwujudihi makayida ahli zulmi wal kufri wal khidlan. Allahumma rzuqil auna li'abdik Datuk Kelana Petra, Datuk Haji Mubarak bin Ad-Dhahak Al-Ma'ruf biundang luak Sungai Ujung, wa ayyidhu wa waffiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bihurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. Na'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.